Kita intro dulu. La 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 la. Sekarang ni kita nak tanya, warga asing ni boleh beli ke tidak minyak masak paket ni? Kejap boleh, kejap tak boleh. Apa cerita ni masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Baru-baru ini kan viral dekat TikTok, dekat Facebook, kat mana-mana saja satu video yang memaparkan kaki tangan pasaraya, satu pasaraya ini telah menghalang sekumpulan warga asing membeli minyak paket, terutamanya yang banyak-banyak tu. Dan benda ini memang sangat-sangat dipuji oleh netizen seluruh negara, mengatakan bahawa bagus tindakan tu, kena halang warga asing ini daripada beli minyak paket yang memang merupakan hak rakyat Malaysia. Dan benda ini memang well known pun. Benda ini memang kita dah tahu betapa minyak paket ini adalah khusus untuk rakyat Malaysia, terutamanya untuk kegunaan isi rumah. Tetapi tiba-tiba pula pada 9 bulan Januari beberapa hari lepas, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup iaitu Datuk Amrizan Mak Ali yang telah menggantikan arwah Sarlina Ayub dalam rombakan kabinet baru-baru ini menyatakan pula, tiba-tiba dia kata warga asing tidak dilarang untuk membeli minyak masak paket. Cumanya terhad kepada beberapa paket sahaja maksimum. Apa cerita ni Armizan? Apa pasal tiba-tiba pula tak semena-mena anda boleh kata pula warga asing boleh beli minyak masak paket yang memang selama ini disebut dan juga disahkan memang khusus untuk rakyat Malaysia saja tanpa halangan, unless jangan lebih daripada kuota yang sepatutnya. Tiba-tiba pula anda kata macam tu. Apa cerita ni sebenarnya Datuk Armizan? Sedangkan kalau kita masih ingat tuan-tuan dan puan sekalian, pada September 2023, bukankah kecoh dekat sebuah pasaraya di mana pasaraya ini telah viral kerana dikatakan menjual minyak masak paket kepada warga asing, di mana seluruh kaki tangan kementerian telah turun dekat pasaraya tersebut dan membuat pemeriksaan dan menyatakan tidak ada minyak masak paket yang dijualkan kepada warga asing. Dan pada ketika itu memang kita telah diberitahu minyak masak paket ini tidak boleh dijual kepada warga asing. Dan bukan kita tak pernah dengar cerita banyak sekali kedai yang telah ditahan ataupun disaman dan sebagainya kerana bertindak menjual minyak masak paket kepada warga asing sambil menyorokkannya daripada warga tempatan. Bahkan pada bulan Oktober 2023, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup iaitu Fuzah Saleh telah menyatakan kerajaan akan melaksanakan satu sistem ID khas di mana orang yang ada ID khas ini sahaja yang boleh beli minyak masak paket, dan ID khas ini adalah khusus untuk warga Malaysia sahaja, terutamanya untuk kegunaan isi rumah dan sebagainya. Sekarang kita nak tanya, dengan pengumuman daripada Armizan baru-baru ini yang mengatakan warga asing boleh beli minyak masak paket macam orang tempatan, jadi apa guna selama ini dibuat penguatkuasaan untuk membantras penjualan minyak masak paket kepada warga asing? Apa gunanya pengumuman daripada Fuziah mengatakan bahawa akan ada satu sistem ID khas, orang ada ID khas ini saja yang boleh beli minyak masak paket? Apa gunanya semua tu masalahnya? Dan sekarang ini kita tengah kecoh dengan pendaftaran sistem padu dan macam-macam lagi sistem yang telah diperkenalkan oleh kerajaan paling kelang kabut dalam sejarah Malaysia, iaitu Kerajaan Perpada Madani ini, konon-kononnya untuk dapatkan bantuan itulah, untuk dapatkan bantuan inilah, untuk dapatkan privilege itu dan inilah, termasuklah membeli minyak masak paket dan juga barang-barang bersubsidi sebab yelah dah daftar ke padu kan. Tengok-tengok sekarang warga asing boleh beli minyak masak paket. Jadi apa cerita sekarang ni? Adakah sistem-sistem yang telah digariskan ini akan menjadi redundant dan tak boleh diguna pakai lagi dah? Itu yang kita nak tanya sekarang ini. Seolah-olah macam menteri, timbalan menteri dan juga kerajaan macam tak ada grup WhatsApp. Kenyataan berlaga-laga masalahnya. Ataupun polisi tak sampai dekat Armizan ketika dia mula-mula menjawat kembali jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ini. Walaupun dia dah pangku jawatan ini sejak arwah Sarudin meninggal. Sekarang ini berkait dengan minyak masak paket. Lepas ni apa pula? Adakah warga asing boleh beli diesel bersubsidi asalkan ada kad khas untuk membeli diesel bersubsidi? Adakah lepas ini warga asing boleh beli barang-barang dengan harga subsidi seperti mana rakyat Malaysia sebab mereka ini ada nama dalam sistem padu? Adakah itu yang bakal berlaku? Jadinya tuan-tuan sekalian, walaupun sekarang ini kita tahu langkah Dubai ini berkemungkinan akan menyaksikan kerajaan bertukar, tetapi itu tidak akan menghalang saya daripada menyatakan apa-apa sahaja yang pincang dalam kerajaan yang tengah mentadbir negara pada ketika ini. Dan sekarang kita nak satu clarification daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Sekarang ini warga asing betul-betul ni boleh beli ataupun tidak minyak masak paket, dan jikalau boleh beli, dan apa gunanya sekali sistem yang telah dirancang, yang telah dibuat dan sebagainya, yang telah menelan belanja mungkin jutaan ringgit dan sebagainya untuk diimplementkan? What is the purpose of those systems? Apa gunanya?
Sebab sistem itu macam saya katakan tadi adalah khusus untuk mengenal pasti mereka yang layak, warga Malaysia yang layak untuk mendapatkan barang-barang yang terkawal seperti ini. Tapi kalau warga asing pun dah boleh dapat, rasa-rasanya sistem itu dah boleh campakkan ke longkang dah. Dan mungkin mereka cipta sistem itu dan juga rakyat Malaysia yang menyaksikan duit mereka, duit cukai mereka dihabiskan berjuta-juta ringgit untuk bangunkan sistem-sistem ini, mungkinlah kita dah boleh tanya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup soalan ini biar mereka reti. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?